Assalamualaikum murid. Hari ini kita akan belajar membina kerangka dan menulis karangan jenis fakta tajuk Otak Manusia berdasarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 muka surat 20. Okey, ini gambar otak. Okey, gambar otak. Otak terletak di dalam tempurung kepala kita. Okey, hari ini kita akan belajar membina karangan jenis fakta. Okey, karangan jenis fakta ini memerlukan pembacaan yang luas daripada kita semua. Okey, perlu kepada pengetahuan yang luas, bukan cerita yang direka-reka. Dan semasa menulis karangan jenis ini, kamu tidak boleh ataupun tidak dibenarkan menggunakan bahasa yang puitis ataupun melirik-lirik. Okey, mari kita lihat fungsi otak. Okey, fungsi otak yang ni cikgu ambil berdasarkan buku teks kamu muka surat 20. Kamu boleh rujuk. Okey, yang ni dia dah beri kepada kita fungsi otak. Apa fungsi otak? Berfikir dan membuat kesimpulan. Okey, otak dapat membantu manusia berfikir dalam mengurus kehidupan sehari-harian. Dengan adanya otak, manusia dapat membuat kesimpulan atau keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Okey, yang ni gambar yang kedua. Okey, dia sediakan gambar. Dalam buku teks kamu sediakan gambar tetapi dia tidak beri ataupun sediakan kepada kita isi-isi penting. Okey, tengok fungsi otak yang kedua. Otak juga berfungsi membolehkan manusia melakukan aktiviti antaranya mengawal pergerakan seperti berjalan dan berlari. Okey, berjalan ataupun berlari. Okey, kalau kamu lihat dalam buku teks kamu, ada 3 gambar di sini. Okey, otak juga berupaya mentafsir maklumat seperti membantu manusia mentafsir deria bau yang menggunakan hidung kita. Okey, deria rasa yang menggunakan lidah dan deria bunyi yang menggunakan telinga. Okey, semua maklumat akan dihantar ke otak untuk dianalisis. Okey, boleh faham murid? Okey, otak kita juga mempunyai keupayaannya tersendiri. Jadi, kita perlu mencerdaskan otak kita. Okey, jom kita lihat cara mencerdaskan otak kita. Pertamanya, kamu boleh bersenam. Okey, kamu kena sentiasa bersenam. Kedua, cara untuk kita mencerdaskan otak kita juga adalah dengan makan makanan yang berkhasiat. Okey, seterusnya kita perlu mendapat tidur yang secukupnya untuk mendapatkan otak yang cerdas. Okey, dalam buku teks kamu ada 2 pilihan. Pertama, kita boleh membuat karangan jenis fakta dan satu lagi kita boleh membuat karangan autobiografi. Tapi pada hari ini cikgu memilih untuk membina karangan fakta. Okey, di sini cikgu ambil
pendahuluan untuk membina karangan jenis fakta. Okey, otak kita. Setiap orang mempunyai otak. Otak terletak di dalam kepala kita. Okey, yang ni kita akan ambil sebagai pendahuluan dalam karangan fakta kita. Okey, yang ni cikgu dah sediakan rangka untuk kita sama-sama berbincang. Okey, tajuk karangan kita pada hari ini, otak kita. Okey, pendahuluan. Okey, pendahuluan ni merupakan pengenalan awal karangan iaitu tentang otak. Okey, yang ni kita akan letakkan dalam perenggan yang pertama. Okey, cikgu akan baca untuk kamu. Setiap orang mempunyai otak. Otak terletak di dalam kepala kita. Otak memberi kemampuan kepada manusia dalam melakukan berbagai aktiviti seperti berjalan, berbicara, bernafas sehinggalah makan dan minum. Okey, cikgu sambung sedikit. Yang ni. Kamu boleh juga guna ayat kamu sendiri sekiranya kamu tidak mahu menggunakan ayat yang cikgu berikan contoh ni. Okey, selesai perenggan pertama, kita masuk kepada isi. Okey. Kita tengok fungsi otak. Fungsi otak untuk perenggan kedua dan perenggan ketiga. Kalau kamu perasan dalam buku teks kamu tadi ada 3 gambar kan? Okey, di sini cikgu hanya mengambil 2 isi untuk fungsi otak. Kerana karangan kita akan membina karangan sebanyak 6 perenggan. Okey, cikgu ambil 2 daripada 3 isi tadi kan yang fungsi otak. Kamu tengok balik. Okey. Kita akan mengguna penanda wacana yang sesuai apabila kita membina karangan lengkap nanti. Okey, yang ni perenggan yang kedua. Okey, isinya apa dia? Membantu manusia berfikir dalam mengurus kehidupan sehari-harian. Okey, kamu kena bina karangan kamu. Bila kamu dah jumpa isi, kamu perlu ada huraian. Lepas tu kamu kena ada contoh untuk mengembangkan lagi isi yang kamu telah kena pasti. Okey, tengok huraiannya. Dengan adanya otak, manusia dapat membuat kesimpulan atau keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Okey, contoh, apabila seseorang berdepan situasi dikejar anjing, fungsi otak mengarahkan agar kita berlari sekuat hati untuk mengelakkan dikejar anjing. Okey, boleh faham murid? Okey, yang isi yang kedua. Tapi perenggan yang ketiga. Okey, apa dia fungsi otak? Yang ni penanda wacana lah ni. Okey, selain itu, otak juga dapat mengawal pergerakan manusia. Okey, apa huraian dia? Otak juga berfungsi membolehkan manusia melakukan pelbagai aktiviti. Antaranya mengawal pergerakan seperti berjalan dan berlari. Okey, contoh. Kita ambil contoh kepada murid. Seseorang murid dapat menamatkan acara larian dalam sesebuah pertandingan sukan tahunan di sekolah. Okey, selesai fungsi otak. Okey, kita ambil 2 cara mencerdaskan otak. Dalam buku teks kamu tu dia sediakan kita 3 cara mencerdaskan otak, tapi cikgu hanya ambil 2 isi. Okey, yang ni perenggan yang keempat. Okey, apa dia cara mencerdaskan otak? Okey, dengan bersenam. Okey, terdapat beberapa cara mencerdaskan otak. Antaranya ialah bersenam. Okey, huraiannya apa?
Apabila bersenam, seseorang dapat mencerdaskan otak dan minda kerana tubuh badannya sihat. Bila kita sihat, otak kita pun berfungsi dengan baik. Contoh, cikgu mengambil contoh murid lah. Seseorang murid dapat belajar dengan baik apabila otaknya cerdas dan bijak hasil daripada bersenam. Isi yang kelima kan. Makan makanan yang berkhasiat. Perenggan yang kelima. Isi yang keempat kan. Seterusnya, cara untuk mencerdaskan otak ialah makan makanan yang berkhasiat. Huraian makanan yang berkhasiat adalah makanan yang mengandungi zat yang baik dan dapat membantu mencerdaskan perkembangan otak. Itu huraian dia. Contoh, sebagai seorang murid, makanan yang mengandungi zat vitamin, karbohidrat, protein, zat galian dan mineral amat penting menyumbang kepada pertumbuhan otak yang cerdas untuk menjadi murid yang pintar. Akhir sekali, penutup kesimpulan. Kita mesti membuat kesimpulan apabila kita selesai membina pendahuluan isi-isi. Dan kesimpulan ni perlu diingatkan, kamu jangan sesekali mengulang isi yang telah kamu tulis tadi. Yang ni ada cadangan daripada cikgu. Kesimpulannya, kamu guna perkataan ni, kesimpulannya kita hendaklah sentiasa bersikap positif dan sentiasa berusaha untuk memastikan agar kesihatan otak kita sentiasa terjaga. Kena bersikap positif lah agar otak kita, pemikiran kita tidak tidak rosak kan. Boleh berfikir dengan baik dan boleh belajar dengan baik. Baiklah murid. Yang ni cikgu dah sediakan untuk kamu karangan lengkap yang kamu akan tulis dalam buku C kamu. Buku tulis panjang bahagian C. Pendahuluan tadi pendahuluan, kamu tengok di sini pendahuluan, perenggan yang kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima dan penutup. Yang ni cikgu nak ingatkan kepada kamu, cikgu tak nak baca sebab kita dah bincang tadi. Kamu kena salin karangan lengkap ni dan kamu baca. Cuma cikgu nak ingatkan kamu, karangan ini mempunyai 6 perenggan dan semasa kamu menulis yang ni garis tepi buku kamu. Perenggan yang pertama ni pendahuluan, kamu mesti tulis rapat di garis tepi ni. Selesai pendahuluan, masuk perenggan yang kedua, kamu kena letak 2 jari jarak daripada garis tepi ni. Kamu kena ingatlah yang kita telah belajar kan. Ni dari garis tepi ni. Selesai perenggan yang kedua. Masuk perenggan yang ketiga pun sama. Kamu kena jarakkan 2 jari daripada garis tepi buku kamu. Dan begitulah masuk perenggan keempat, kelima dan kesimpulan ataupun penutup. Kamu perhatikan kalau terdapat kesalahan ejaan daripada karangan cikgu ni, kamu betulkan. Dan kamu perhatikanlah penggunaan penanda wacana yang cikgu masukkan dalam karangan ini sebagai kesinambungan antara isi ke isi. Itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Terima kasih kepada kamu semua, murid-murid 6 Melati dan 6 Kenanga.
Okey, terima kasih. Selamat belajar.